الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan bagaimana salat 5 waktu itu boleh menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana daun-daun kering yang gugur dari rantingnya. Begitu juga Nabi SAW pernah bertanya, bagaimana jika di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai yang mana kamu mandi di dalamnya 5 kali sehari, adakah sisa-sisa daki masih tertinggal pada badan kamu? Maka sahabat menjawab, jika demikian sudah tentulah tidak ada tertinggal daki pada badan. Maka begitulah kata Nabi, jika seorang kamu dirikan salat 5 kali sehari, maka Allah Ta'ala akan gugurkan segala dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan memasukkan kita dalam kalangan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Nabi SAW mengingatkan dengan sabda baginda, khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala, husnul khuluq was-sakha, wa khuluqani yubghiduhuma Allah, su'ul khuluq wal bukhlu. Wa iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kelakuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak yang luhur dan dermawan. Manakala dua kelakuan lagi dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu akhlak yang jahat dan kebakhilan. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi diri seseorang itu kebajikan, maka didorongkannya agar ia menunaikan keperluan-keperluan orang ramai. Tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan dua sikap manusia yang dikasihi oleh Allah. Khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala. Dua akhlak, dua sikap, dua perangai yang sangat-sangat disukai oleh Allah Ta'ala ialah husnul khuluq, eloknya akhlak, comelnya perangai, luhurnya budi pekerti. Wasakha'u, iaitulah yang kedua ialah pemurah, iaitu dermawan.
Dua perkara ini tuan-tuan Allah Ta'ala sangat kasih, iaitu akhlak yang baik. Bagaimana telah kita hurai pada pengajian yang lalu, akhlak merupakan pemberat dalam timbangan. Yang memberati dalam timbangan ialah akhlak. Sebab segala amalan kita ini tuan-tuan mencerminkan akhlak yang baik. Sama ada salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya itu menunjukkan akhlak yang baik. Di dalam salat sendiri mengatur pergerakan kita dalam salat semua dalam keadaan tergetik tergening. Ada tamakninah dengan bacaannya, perpindahan rukunnya, semua dalam tamakninah, dalam keadaan bertenang-tenang, dalam keadaan khusyuk dan tawadhu'. Lebih-lebih lagi dalam pembacaan kita. Begitu juga tuan-tuan dalam ibadat haji. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita semasa menunaikan ibadat haji. Tak boleh bertengkar, tak boleh bertelingkah, bertegang urat, tak boleh bercakap lucah, tak boleh bercakap kosong. Semua ini melambangkan ketenangan jiwa seseorang dalam mengerjakan ibadat. Sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sakit ataupun sihat. Semuanya itu tuan-tuan, Islam mendidik kita supaya khusyuk dan tawadhu'. Jadi dua perkara ini, itu akhlak yang baik, akhlak yang luhur, ialah sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan Allah Ta'ala sangat mengasihinya. Dan kita sendiri pun tuan-tuan akan nilai dengan akhlak kita. Walaupun kita mari masjid, jemaah di masjid tak tinggal 5 kali sehari, tapi akhlak tak comel, orang akan pandai orang akan pandai tak comel juga kita. Orang kata tok lebah apa, tok haji apa, perangai gitu, dah jejas dah image ataupun dari segi tanggapan masyarakat pada kita, sebab akhlak kita, percakapan kita tidak senonoh, kelakuan kita dan sebagainya. Begitu juga apabila kita pergi ke Mekah tunaikan ibadat haji dan umrah. Memang itu amalan yang sangat mulia dan besar ganjaran pahalanya. Tetapi jika tak dapat membentuk akhlak kita dan akhlak yang baik, maka juga akan dibenci oleh masyarakat Islam. Orang akan orang tidak akan suka bila seseorang itu berakhlak yang dengan akhlak tidak baik, walaupun dia melakukan amal-amal yang baik. Sebab itu tuan-tuan, solat itu boleh mencegah daripada berlakunya perkara keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada melakukan perkara fahsya' dan mungkar. Kalau salat tak dapat mencegah daripada perkara mungkar, bermakna salat itu tidak ada ruh. Salat, dia dirikan salat juga, tetapi tak dapat mengubah diri seseorang itu, maka tidak ada ruh, tidak ada kekuatan. Ada supaya tuan-tuan ada kereta, dah kereta tu power besar dah, tapi tekan minyak nak mocong geng-geng, nak motong saja seduk. Dah nak motong tak boleh. Orang boleh bawa 20 km jalan nyek jalan, tekan laju sikit seduk. Ada masalah tu. Tuan-tuan kena pergi cek pelak koi mengapa ada dah tu. Masalah dia kena pergi servis. Begitu juga solat kita yang tak dapat membentuk peribadi kita dengan peribadi yang baik. Solat tapi sikap yang tidak bagus, akhlak yang tidak baik, maka kena cek solat itu ada kekurangan, ada kelemahan, kena betulkan solat
Sebab Allah Ta'ala jamin solat tu boleh mencegah daripada perkara mungkar dan perkara keji. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dua perkara yang sangat dikasihi Allah Ta'ala ialah husnul khuluq. Yang pertama, elu akhlak, luhur budi pekerti, wasakha dan pemurah, dermawan. Wa khuluqani yubghiduhuma, dan dua akhlak, dua perangai, dua sikap yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Su'ul khuluq, akhlak yang buruk, perangai yang buruk, bermula daripada lidah dia, tindakan dia, yang mana tuan-tuan Nabi SAW mengingatkan bahawa al-muslim man salimal muslimuna. Orang muslim sebenar ialah orang muslim yang dapat membahagiakan muslim yang lain. Orang mukmin yang sebenar ialah orang mukmin yang dia dapat menenangkan jiwa orang lain. Orang akan berasa aman dengan dia. Kalau orang berasa tidak aman buat kita, orang berasa tak selamat kerana kita, itu bermakna kita ni adalah membawakan kemudaratan pada masyarakat. Tapi kalau orang berasa aman dengan kita, itu menunjukkan bahawa orang percaya kita. Tak. Jadi mudahnya ialah orang mukmin ialah orang yang akan berasa tenang jiwa, berkawan dengan dia, berjiran dengan dia, bermasyarakat dengan dia, orang lain akan berasa tenang. Tetapi kalaulah seseorang itu dibimbangi orang, tengok saja dia mari, tengok selalu, takut hilang kau tu, hilang kau ni, ada saja benda hilang kalau dia tu ada. Tu orang tak selamat, orang tak tenang dengan dia, bermakna dia belum lagi mencapai keimanan dan muslim yang sebenar. Masih lagi ada keburukan yang dia perlu hindarkan, perlu jauhi daripada perkara tersebut. Su'ul khuluq, sikap yang dibenci oleh Allah Ta'ala ialah akhlak yang buruk. Sama ada akhlak dia ni dengan keluarga dia ataupun dia dengan orang ramai. Akhlak dia dengan isteri dia. Isteri kita tahulah sikap kita, tuan-tuan. Nabi SAW menyatakan orang yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Maka akulah, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarga. Maka Aisyah berayak Nabi begini-begini di rumah, sikap Rasulullah begini-begini, dengan kemesraannya, dengan kasih sayangnya, dengan senyumannya, dengan budi bahasanya. Semua diriwayatkan oleh isteri baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu. Umpamanya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkhidmat pada Rasulullah SAW lebih kurang 10 tahun. Dia berkhidmat pada Rasulullah. Maka Anas berkata, saya tak pernah disergah oleh Rasulullah SAW. Usahkan sergah, Nabi tak pernah kata bapa tak buat gitu, bapa buat gini. Nabi tak pernah tegur dengan kekerasan. Bahkan Nabi menganjurkan tunjuk ajar yang baik. Itulah sikap Rasulullah SAW. Jadi su'ul khuluq ini sangat dibenci oleh Allah, akhlak yang buruk. Maka tuan-tuan, untuk membimbing akhlak yang baik dengan agama lah. Hak paling baik sekali akhlak ialah agama. Sebabnya dengan acuan agama inilah kita dapat kebajikan, pahala yang banyak. Tuan-tuan, kita pergi ke negara orang bukan Islam. Tuan-tuan pergi ke Singapura misal. Negara Singapura kata bersih, pantai dia bersih, nak cari sampah sah tak ada, tisu sah tak ada, kulit caklat tak ada, bersih sungguh. Usahkan putih rokok, dah bersihnya. Walaupun mereka ni orang bukan Islam, itu bersih, tetapi mereka tak dapat pahala di sisi Allah.
Mereka hanya jaga kebersihan luaran sahaja. Walaupun baju bersih, percakapan sopan, persekitaran bersih, tapi akidah kotor. Akidah kotor menyebabkan keseluruhannya najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu sebenarnya akidah mereka itu najis. Fahaman mereka, pegangan mereka, kepercayaan mereka itu adalah najis. Walaupun zahir mereka bersih, bermakna rugi juga mereka walaupun mereka itu bersih, tetapi akidah kotor. Mereka mensyirikkan Allah, mereka menyembah yang lain dari Allah. Maka orang mukmin akidah comel dah, cuma comel bersih hak luar dia ni sikit je dah. Baju biar bersih, gigi gosok biar bersih, apa sajalah. Kebersihan an-nazafatu minal iman. Nabi pula beri galakan kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bagi sikit je. Hak lain comel dah, akidah comel dah. Itu sembah Allah semaya 5 kali sehari dah. Bagi sikit lagi dah, iaitulah jaga kebersihan mulut. Kebersihan mulut ini bukan sahaja jaga kebersihan gigi, tapi jaga kebersihan lidah daripada berkata-kata benda yang kotor. Min fuhsyil kalam, kata-kata yang keji. Sebagaimana tuan-tuan, setiap anggota Nabi beritahu, setiap anggota apabila menjelangnya waktu pagi, semua anggota ini berpesan kepada lidah. Tangan pesan pada lidah, kaki pesan kepada lidah. Semua anggota ni berpesan kepada lidah, wahai lidah, wak molek hari ni kami semua bergantung denganmu ni. Molekmu moleklah kami. Pagi hari tu gak semualah kakinya berjakoh kaki mari masjid. Tangannya pulaknya sauk bajulah berapa semua tu. Tangan berbakti dah kepada agama. Seluk pakai buh piti halal tabung misalnya. Mata pula tengok jalan ke masjid. Telinga pula dengar azan, dengar ayat Quran. Semua dapat pahala semua dah. Daripada pagi tengah hari pas petang, tiba-tiba petang hari jumpa dengan saing, dengan mengupaknya. Dia ngukit pemberian. Dia dia hasad deki dah pula, lidah dah pula buat kena. Maka pahala hak kaki dapat saja boleh kat orang belakang. Sebab dia ngupak. Pahala hak tangan buat dak. Semua saja belaka boleh kat orang. Hak dia sedekah harta benda dia habis saja. Pahala dapat kat orang lain sebab dia mengumpat, dia hasad deki dan sebagainya. Itulah bahananya, bahaya dan tercelanya apabila akhlak tidak comel, su'ul khuluq itu. Wal bukhlu, dan yang kedua ialah bakhil, kedekut. Sebenarnya tuan-tuan, bakhil dan kedekut ini adalah anjuran daripada syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan al-faqra, kefakiran, dan syaitan menjanjikan ataupun mengajak kamu kepada keburukan, perkara yang keji. Syaitan duduk dorong. Ya'idukumul faqra ni maknanya syaitan duduk hasut kamu, jangan beri ke orang, jangan derma, jangan sedekah, kamu sesak nanti, kamu banyak nak guna itu ini. Dia mari hasut, dia mari bisik-bisik, menyebabkan kita pun tak jadi nak buat bajikan dengan harta benda kita. Dah. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kepada kebajikan. Allah Ta'ala menyuruh kepada kebajikan. Syaitan pula menyuruh kepada kejahatan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW menyatakan tidak akan apa-apa orang yang menderma, orang yang suka buat kebajikan, tidak akan apa-apa, bahkan akan mari, akan ganti. Allah Ta'ala akan ganti dengan pahala lain pula, dengan rezeki kot lain pula bila kita buat kebajikan.
Bertanyalah kepada orang yang suka buat derma. Dihulurkan sumbangan pada masjidnya, suraunya, pondoknya, tahfiznya, anak yatimnya, fakir miskinnya. Dihulurkan sumbangan, adalah. Kalau dia nego makin utuh. Berkat hidup dia. Kalau dia sakit pun Allah sembuhkan penyakitnya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan bersedekah itu. Kerana di sebalik sedekah itu ialah merupakan penawar obat daripada berbagai-bagai masalah. Dengan kita bersedekah itu nak mengelakkan daripada bakhil kedeku. Antaranya lagi tuan-tuan ni, kita ni bulan Zulhijjah ini, minggu depan nanti ada hari Jumaat dah istihadah, kita akan sama Idul Adha, hari raya Qurban. Di antara galakan amal yang paling baik ialah berkorban, melakukan ibadat korban. Korban itu sendiri ialah mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kalau kira korban ini tuan-tuan bukan banyak mana pun. 900 tidak banyak lah ni tuan-tuan pitih. Bunyi 900, tapi kalau tuan-tuan pergi kedai paling tidak habis 100. Tak usah kata pergi supermarket tu, pergi kedai rucik uding tu je. Dah, gotu gua ni ketuk-ketuk, ai 50 riyal juga habis ni. Bah kalau pergi pasar raya kah, dah beratus habis dalam masa sehari sepagi. Apa tu korban ni setahun sekali saja 900, 700 habis. Bahkan ganjaran Allah Ta'ala beri pahala kepada kita pula tuan-tuan sebanyak mana bulu yang tumbuh pada lembu itu. Dapat pahala sebanyak bulu yang tumbuh pada lembu. Pahala lembu ni tuan-tuan, semua bulu belakang tubuh dia tu, di belulai dia tu, tolak daripada hidung dengan butir mata je. Hak lain tu habis. Tanduk tak ada bulu juga, lain tu semua bulu belakang. Setiap rambut, setiap bulu yang tumbuh pada hewan itu, kamu akan mendapat pahalanya. Bah, siapa sanggup hitung bulu berapa lah tumbuh pada seekor lembu, pada seekor kambing biri-biri. Nabi beri galakan gitu pun tak ada piti, tak ada. Kita berasa tak ada banyak nak guna piti. Jadi tuan-tuan, kok mana pun apabila kita dapat berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, niat yang betul, Allah Ta'ala akan tolong kita. Boleh kita lakukan ibadat korban, nak sedekahkan, bahagi-bahagikan. Lebih-lebih lagi di musim-musim Covid ni, ramai orang terkesan dengan Covid, terkesan dengan penyakit ni, kerana hilang pekerjaannya, merosoknya pendapatan. Maka di kali kita boleh bantu mereka yang memerlukan makanan. Bahkan mereka tak pernah beli daging, tengok 28 riyal, tengok 30 riyal sekilo, tak ada piti. Maka kita hala ke dia pada mereka daging di musim ataupun pada hari raya korban ini. Maka alhamdulillah mereka dapat merasai daging lembu. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dan lagi Nabi SAW menyatakan ibadat kurban ini boleh menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana Nabi memerintahkan, wahai Fatimah, saksikanlah ibadat kurban kamu. Berdiri kamu dekat dengan binatang sembelihan itu. Maknanya dia nampak dia dekat. Tengok masa nak sembelih tu, niat di kala itu, dan di kala itu masa darah tu mecik. Bila tu kan sembelih hiji saja tu mecik darah tu, sebelum jatuh di bumi Allah dah hapus seluruh dosa-dosa kamu. Oh, begitu hebatnya Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang-orang yang melakukan ibadat kurban itu. Maka bertanyalah pada kita ni, berapa tahun dah kita tak kurban? Dah, kita berapa lama dah kita tidak kurban, sedangkan kita ada piti. Lainlah kita tidak mampu
bahkan sepaling tidak sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, paling-paling tidak. Kalau tidak tiap-tiap tahun. Bukan kerana nak nunjuk-nunjuk, tapi nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS, Allah Taala perintah suruh sembelih anak tuan-tuan. Suruh sembelih anak Nabi Ibrahim laksanakan, hirih dah. Perebah dah Ismail itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala memerintahkan Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Wa fadainahu bizibhin azim, kami gantikan dengan penyembelihan yang agung, iaitu kibas yang didatangkan daripada langit. Iaitulah mengikut kisahnya, kibas itu pengorbanan daripada anak Nabi Adam, iaitulah Habil, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kibas itu diangkat naik ke langit dan dibawa turun untuk disembelihkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka syaitan mari menghasut kita supaya kita bakhil ni. Mari dah kita nak dermanya, mari dah keinginan kitanya nak beri bantuan tu, tetapi mari penghalangnya, jangan bagi, jangan kamu nak guna itu, nak guna ini. Lebih lagi syaitan mari menghasut kamu supaya jangan berbuat kebajikan. Maka al-bukhlu itu ialah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, wa khuluqani yubghiduhuma Allahu, dua akhlak, dua sikap yang dibenci oleh Allah Ta'ala ialah su'ul khuluq wal bukhlu, ialah buruk perangai dan bakhil, kedekut. Wa iza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Ta'ala inginkan seseorang hambanya itu dengan kebajikan, ista'malahu fi qada'i hawaijin nas, maka Allah Ta'ala jadikan seseorang itu suka menolong orang. Nabi kata, Nabi nyatakan bahawa bila Allah Ta'ala nak beri kebajikan pada seseorang itu, maka Allah Ta'ala jadikan seorang ini bersikap akhlak yang baik, iaitulah dia suka menolong orang, tidak menyusahkan orang. Ada lagi hadis yang lain, iza aradallahu, apabila Allah menginginkan kebajikan pada seseorang itu, iza aradallahu bi khairin yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan berikan dia pandai agama, bijak dalam agama, faham dalam masalah agama. Beberapa perkara ini sangat penting, bermakna punca-punca kebajikan belaka ni. Antaranya lagi ialah bila Tuhan nak beri bajikan kepada kita, maka Allah Ta'ala jadikan kita ni suka khidmat ke orang, suka khidmat. Nak tolong orang gapo, banyak kita boleh tolong orang. Tak payah nanti orang minta tolong kita berasa boleh tolong selalu. Dan sengaja Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Kita akan ternampak, kita akan jumpa orang yang memerlukan pertolongan. Dikala itu kita boleh tolong dia, dengan tujuan kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misal gini, paling mudah tuan-tuan, turun masjid nampak bersipar berterabur, orang itu turun sepak sepasai sebelah ada nu, sebelah ada nu. Tuan-tuan kesok kaki mari betul semula selipar orang, ataupun ambil kutip mari letak betul susu. Allah, besarnya pahala, tak? Besarnya ganjaran pahala. Itu paling-paling tidak. Nampak ada sampah di jalanan, ada paku, ada kaca berapa hak bahaya, ambil bokok sementara tak alah ke tepi.
Banyaklah peluang-peluang kebajikan. Ini maknanya bila Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita, maka Allah Ta'ala beri kita peluang boleh tolong orang, berasa ingin nak tolong orang. Dan ada peluang-peluang yang kita boleh berkhidmat pada agama dengan apa cara sekalipun. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan kebajikan pada seseorang itu, maka Allah Ta'ala berikan dia faham masalah agama. Tuan-tuan faham masalah semaya, maka dapat pahala semaya, dapat pahala banyak. Orang tak faham semaya, Fatihah dia tak pandai, semaya tak pandai, maka dia terlepas pahala besar. Besar pahala dia saja. Bapa? Semaya juga, tapi Fatihah tak kena, menyebabkan Tuhan tak terima semaya. Semaya sunat tu tuan-tuan pahala lebih mahal ataupun lebih berharga daripada dunia dan seisi-isi. Apatah lagi maya fardu. Tiba-tiba dianya tak pandai kerana tak belajar, maka terlepas pahala subuh pun terlepas, pahala zuhur pun saja, pahala asar pun tak jadi apa. Peluang kebajikan habis terlepas belaka. Bapa? Sebab dia tak belajar, tak faham agama. Itulah dia pentingnya ilmu. Yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala berikan seorang itu faqih, mahir, faham agama, maka banyak pahala dapat, peluang pahala dapat. Dia pandai, dia faham, dia pun berayak ke orang, dia memahamkan orang lain pula, beri peluang pada orang lain pula, sebarkan ilmu, maka berkembanglah ilmu agama itu sehingga ke hari kiamat, maka dapat pahala kepada kita. Walaupun kita telah meninggal dunia, kita sudah berada di alam barzakh, maka pahala tetap sampai kepada kita. Inna min mujibatil maghfirati bazlut ta'ami wa ifsha'as salam wa husnul kalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab-sebab yang menghasilkan pengampunan ialah memberikan makan, memulakan salam, dan baik tutur kata. Inna min mujibatil maghfirati. Mujibat ni kita kata kewajiban. Kewajiban. Bahkan kita nak terjemah di sini ialah sesungguhnya sebahagian daripada penyebab-penyebab yang boleh mendatangkan keampunan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita ialah pertama sekali dengan bazlat ta'am, dengan kita membelanjakan makan, beri makan. Kita beri makan kepada orang. Lebih-lebih lagi yang sangat-sangat memerlukan makanan, orang miskin, memerlukan pertolongan. Memberi makan kepada orang memerlukan makanan, beri pakaian pada orang yang memerlukan pakaian. Maka besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sesama kita, tuan-tuan, walaupun sesama kita sama-sama ada piti, tapi peluang kita nak belanja makan, kita nak dia minum kau makan, maka dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Beri makan pada mereka memerlukan, lebih-lebih lagi. Bazlat ta'ami wa ifsha'as salam, dan lagi ialah penyebab nak menghapuskan dosa ialah menyebarkan salam. Lala ni tuan-tuan, kita tak digalakkan bersalam, tak digalakkan berpegang tangan, jabat tangan. Hak beri salam tak apa, beri salam assalamualaikum, tak jamuh tangan pun tak apa. Dah oleh kerana keadaan sekarang ni tak digalakkan dah. Mari pula ada ni, ada pula ada ni. Beringat tuan-tuan,
Ada pula dah lala ni makin menikah dah pula. Dan apa dibayangkan tadi berita, apa dibayangkan oleh pihak KKM, kalaulah masih meningkat lagi 3 poin alah katah lagi peningkatan dia, maka kemungkinan PKP pula ataupun lockdown pula. Beratlah kita tuan-tuan. Anak-anak baru lagi sekolah dah. Baru nak masuk sekolah. Setelah tuati sekian lama kena lockdown pula, berat. Maka kena pakat jaga, beringat antaranya ialah jaga kebersihan. Bersihan tangan kita, jaga penjarakan. Kita di masjid jaga dah penjarakannya. Luar masjid tu lah. Kedai-kedai makan, di shopping-shopping, pusat-pusat membeli belah. Berhati-hati untuk keselamatan kita. Baik tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah. Wa ifsha assalam maknanya beri salam. Assalamualaikum. Dari jarak jauh pun tak apa. Tangan nak sinda apa? Assalamualaikum. Sebagai tanda penghormatan. Dan kita beri salam itu ialah doa. Bagaimana kita hurai pada pengajian yang lalu. Bila kita beri salam pada seseorang, bermakna kita mendoakan pada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan dia daripada musibah, selamatkan dia daripada mara bahaya, supaya Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan dia, supaya Allah Ta'ala berikan pahala. Dalam arti kata Assalamualaikum tu berpuluh-puluh doa yang kita mohon pada Allah Ta'ala untuk saudara kita. Dia pun jawab Waalaikumsalam, bermakna dia telah mendoakan pada kita juga kesejahteraan. Berpuluh-puluh kebajikan pula kita akan dapat di situ. Doa daripada saudara kita. Maka dengan kamu sebarkan salam itu bukan saja dapat pahala, bukan saja dapat doa kesejahteraan, tetapi Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa. Al-maghfirati tadi, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Wa husnul kalam, dan yang ketiga ialah penyebab kamu mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala ialah kamu mengelokkan kata-kata. Pecomel bahasa kita nak bercakap dengan orang ni. Dia comel, janganlah dok guna bahasa-bahasa kesak, bahasa-bahasa lucuh, jangan. Guna bahasa yang sopan bila kita bertutur kata. Maka itu di antaranya Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Kerana mencerminkan budi pekerti kita. Kalau kita tidak bercakap dengan percakapan yang baik, orang akan pandang imej Islam. Bukan nampak buruk kita sangat, bahkan dia akan burukkan Islam. Orang Islam apa lagu tu? Maka piyah mulut tak ada insurans. Islam gap maya gapo. Jadi dia sudah burukkan Islam dah. Buat kita seorang tak jaga tutur kata, maka orang akan nampak Islam tu buruk. Orang nampak orang Islam itu wuduh perangai. Padahal kita je Islam tu molek. Maka kita, kalau kita molek cakapan kita, tutur kata kita dan sebagainya, maka kita telah menyumbangkan keindahan Islam itu. Kita telah menggambarkan cantiknya Islam itu, dan secara tak langsung akan mengajak masyarakat supaya beramal dengan Islam. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan diberkati oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai amal-amal salih. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan munira wa tawfiqan hasana wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.